Selain daripada itu, Jumaat juga menyaksikan pelbagai persoalan hukum hakam yang berbeza dan pastinya menduga akan ilmu dan amal, dan adalah yang paling penting untuk kita teliti pandangan syarak terhadap solat Jumaat yang merupakan satu ibadah yang mempunyai pelbagai isu dan maslahah yang rencam, yang sering berubah berdasarkan perubahan keadaan dan perubahan situasi dan penempatan, semuanya yang telah disebutkan dan diperbincangkan dengan rancak sekali dalam perbahasan fiqh yang sememangnya luas di dalam Islam. Maka apa yang ingin disebutkan mengenai Jumaat ini adalah hukum hakam yang asasnya terlebih dahulu telah didasari dengan pemaparan daripada mazhab Asy-Syafi'i, yang mana kita seluruh penduduk Malaysia yang kebanyakannya bermazhab Syafi'i, dan di samping itu beberapa perbincangan mengenai perbandingan yang merentasi mazhab, dan kemudian beberapa masalah yang berkaitan dengan solat Jumaat itu tersendiri diikuti dengan pencerahan demi pencerahan, penghuraian dan demi penghuraian kepada permasalahan dan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam itu sendiri. Dan apa yang dihasilkan telah didapati satu keluasan fiqh yang jelas dan mampu untuk merentas zaman serta menghadapi perubahan dalam melaksanakan solat Jumaat tanpa mengabaikan keterikatan. Tidak terikat kepada amalan yang bermazhab hanya satu sahaja. Jumaat juga disebut dengan pelbagai panggilan. Di antaranya kita boleh menyebut dengan huruf mimnya itu berbaris di hadapan seperti Jumu'ah. Boleh juga kita sebut Juma'ah. Dan juga kita boleh menyebut dengan mimnya itu dimatikan dengan perkataan Jum'at. Pun boleh kita sebut sebegitu. Dan juga kita boleh menyebut dengan huruf mimnya berbaris fathah ataupun berbaris di atas dengan panggilan Jumaat. Seperti mana yang tertera pada kalender kita dalam bahasa kita, iaitu Jumaat pun boleh. Disebut Jum'ah boleh, disebut Jumu'ah pun boleh, disebut Jumaat pun boleh. Yang dinamakan Jumu'at kerana apa? Jumu'at, mim alif ta mati. Kerana manusia itu berhimpun pada hari tersebut, yakni seluruh umat Islam di dunia berhimpun pada hari Jumaat untuk menunaikan fardu Jumaat yang telah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah Al-Jumu'at ayat yang ke-9. Dan pada hari itu juga, iaitu pada hari Jumaat juga, dikatakan adalah segala kebaikan terhimpun, dan juga dikatakan Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumaat. Dan pendapat lain pula menyatakan adalah pertemuan pertama Nabi Adam dan Hawa selepas diturunkan ke bumi adalah pada hari Jumaat juga. Kelebihan Jumaat begitu besar pada umat Islam. Dan pada zaman jahiliyah, dinamakan hari yang berkumpul ini adalah hari Urubah, yang bermaksud keterangan yang begitu amat nyata, dan juga dinamakan dengan salah satu namanya adalah hari Rahmah. Hari yang bermaksud hari yang banyak kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari Jumaat dianggap sebaik-baik hari? Maka telah disebutkan dengan pelbagai nas yang menyebutkan bahawa sebaik-baik hari yang terbit mataharinya itu adalah hari Jumaat. Seseorang yang meninggal pada hari Jumaat akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni kepada si mati tersebut, dengan ganjaran mati syahid
dan dilindungi daripada fitnah kubur berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi an Iyas ibn Bakir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata yaumal jum'ah kutiba lahu ajrun syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Daripada Iyas bin Bakir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa man mata, barang sesiapa yang mati, ataupun bahasa yang agak halusnya, barang sesiapa yang meninggal dunia yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, kutibalahu ajrun syahid, dicatatkan padanya ganjaran syahid, wa wuqiya fitnatal qabr, dan dilepaskan daripada fitnah kubur ke atas mayat orang yang meninggal pada hari Jumaat. Dan tuan-tuan juga boleh rujuk dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi dalam jilid yang keempat yang disebutkan mengenai bab perkara yang ini. Dan selain daripada itu, kelebihan yang lain telah disebutkan yang menguatkan lagi hujah ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang diriwayatkan oleh Abu Lubanah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu, katanya, Yaumal Jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari Jumaat adalah penghulu bagi segala hari dan adalah hari yang paling mulia, dan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha adalah hari Jumaat. Kelebihan betapa besarnya hari Jumaat tersebut. Dan sebaik-baik hari yang terbit mataharinya adalah hari Jumaat, dan Nabi Adam alaihi salam telah diciptakan pada hari Jumaat. Dan pada hari itu juga Nabi Adam alaihi salam telah dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumaat jugalah Nabi Adam dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat hanya akan berlaku pada hari Jumaat. Hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim pada jilid yang ke-6 pada muka surat 141, iaitu dalam hadis yang ke-854 kalau kita lihat dan kita rujuk dalam kitab Sahih Muslim. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung dan ganang pada hari Ahad. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Isnin. Sebab itu setiap hari yang ada adalah sesuatu yang terjadi yang Allah jadikan pada hari-hari tersebut. Yaitu yang disebut tadi, Allah menciptakan tanah adalah pada hari Sabtu, dan Allah menciptakan gunung dan ganang pada hari Ahad. Manakala Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas dunia ini pada hari Isnin. Dan Allah menciptakan perkara yang buruk pada hari Selasa. Perkara yang buruk adalah pada hari Selasa, dan Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Manakala Allah menciptakan binatang tunggangan dan binatang segala yang ada, binatang ternakan dan tunggakan, adalah pada hari Khamis. Dan Allah menciptakan Nabi Adam adalah pada hari dan waktu selepas asar pada hari Jumaat sebagai penciptaan yang terakhir, dan ia berlangsung daripada waktu asar sehingga mencecah malam, iaitu pada penghujung siang. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita boleh lihat pada hadis yang bernombor 1998 dalam kitab Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain menambahkan apa dia?
pada hari Jumaat jugalah Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya. Hari Jumaat, taubat Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah. Tersandarkan kepada ini juga, kita mohonlah bertaubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, dan dengan terlalu memohon sepenuh hati dengan keikhlasan. Mohonlah taubat sebaik-baiknya pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Adakah hari lain tak boleh untuk kita bertaubat? Boleh. Tetapi yang sebaik-baiknya bersandarkan kepada hadis ini yang menyebut pada hari Jumaat Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya. Hadis ini adalah riwayat daripada Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kita boleh lihat mengenai kisah ini. Kisah Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat jugalah hari kewafatannya. Nabi Adam alaihi salam diwafatkan pada hari Jumaat. Lahir pada hari Jumaat, diterima taubatnya hari Jumaat, dan diwafatkannya pada hari Jumaat. Dan tidak ada satu binatang yang melata kecuali semuanya tekun mendengar pada hari Jumaat, yakni ketika khutbah sedang disampaikan. Disebut dalam hadis ini, tidak ada satu binatang yang melata kecuali tekun mendengar pada hari Jumaat. Untuk kita mengambil sedikit pengiktibaran, dan kita untuk muhasabah diri sebagai peringatan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat apabila khatib sedang berdiri di mimbar dan membaca khutbah, janganlah kita masih lagi leka untuk bermain telefon. Kebanyakannya sebegitu. Bagaimana khatib tahu? Kerana khatib duduk di atas dan khatib boleh nampak jemaah yang ada di bawah kadang bermain game, leka. Macam mana kita tahu jemaah tu main game? Sebab dia tekan laju. Biasa yang tekan laju tu main game. Dia tak akan baca Quran. Kalau baca Quran dia macam ni. Dia akan selak macam ni. Tap dekat telefon. Main game dia akan macam ni. Tengok WhatsApp dia akan macam ni. Pergerakan jari. Tolong jangan bermain telefon bimbit ketika khatib sedang membaca khutbah. Dan tolong jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah. Dan juga kita juga harus mengawasi anak-anak kita. Anak-anak kita, seandainya kita membawa anak untuk mendidik anak kita kenal akan masjid, mendidik anak kita untuk kenal dengan pengajian, kenal dengan sembahyang, menjejakkan kaki anak-anak ini ke masjid, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan yang bawa anak, pantaulah anak-anak kita sekali dalam mengajar. Waktu yang sama kita mengajar anak kita, mendidik, kita bawa anak-anak kita pergi ke masjid, dan juga haruslah kita memberi tahu dan juga memberi pendidikan kepada anak-anak agar menjaga adab di dalam masjid. Kerana apa? Kebanyakan yang berlaku dan yang kami pihak masjid menerima aduan apabila jemaah yang membawa anak, bukan tak bagus, masjid tidak melarang. Masjid tidak pernah melarang, bahkan mengalu-alukan untuk jemaah membawa anak-anak ke masjid untuk kenal dengan masjid, untuk kenal dengan suasana di dalam masjid dan kenal juga dengan pengimarahan dan juga pengisian yang ada di dalam masjid. Tetapi haruslah kita memantau sebegitu, kerana apabila kita membawa anak dan kita tidak menjaga anak-anak kita, kebanyakan jemaah yang memakai cermin mata khususnya, sembahyang dia akan letak cermin mata di bawah. Betul? Bila cermin mata letak di bawah, kadang ada anak-anak yang bermain ikut saf.
ikut saf terpijak cermin mata. Kita tak tahu anak siapa. Adakah nak minta ganti pada masjid? Tak kan? Adakah kita nak minta ganti kepada ayah budak tu? Kita pun sebersalah. Anak kawan. Nak dimarah, anak kawan. Nak ditegur, ayahnya tak menegur anak. Inilah yang menjadi selalu pengaduan yang kami pihak masjid terima daripada para jemaah. Harap kita alert dan harap kita sama-sama menjaga tata susila dalam peradaban di dalam masjid. Bahkan kadang-kadang penceramah ada di atas ni, tengah berkuliah. Waktu kuliah maghrib atau kuliah duha atau kuliah subuh, anak-anak boleh berlari kat depan ni. Mohon maaf, bukan masjid sini tapi ini masjid tempat lain. Masjid ini semua okey. Masjid ni semua okey. Anak-anak semua bagus. Anak-anak boleh bekerja-kerja di halaman sini dan dengan suara yang bising, menjerit-jerit, boleh berguling-guling kat sini dan sebagai penjaga orang tua, diam sahaja. Nah, ini tolong, mohon kerjasama kita semua. Kami pihak masjid tak boleh nak tegur lebih-lebih sebab itu anak jemaah. Sepatutnya kita sebagai ayah yang harus mendidik anak ini tentang kefahaman adat susila duduk di dalam masjid, majlis ilmu dan juga di dalam masjid. Ini bukan masjid sini ya, tuan-tuan jangan terasa. Ini bukan masjid sini, masjid tempat lain. Itu bagi anak-anak. Bahkan bagi orang yang agak jemaah juga, dalam waktu yang sama, apabila kuliah sedang dijalankan, kalau kita tak mau dengar kuliah, tak apa, tak menjadi permasalahan. Tetapi kita jangan mengganggu jemaah lain yang nak mendengar kuliah. Itu, kita di masjid adalah tempat orang awam, tempat orang siapa-siapa jemaah umat Islam boleh datang untuk solat duha, solat apa segalanya, baca Quran untuk beribadah. Masjid adalah tempat awam, tetapi perlulah kita sama-sama menjaga peradaban di tempat awam. Lebih-lebih lagi, masjid adalah tempat ibadah. Itu ya. Untuk saya pesan diri saya ni. Bukan untuk tuan-tuan, untuk diri saya. Dan semua yang berlaku tu bukan di masjid sini. Tuan-tuan jangan ingat masjid sini, bukan. Baik. Dan kemudian bermula dari waktu pagi sehingga terbit matahari sebagai menghormati masa yang panjang pada hari Jumaat itu. Isilah dengan sebaik mungkin, bermula daripada pagi ataupun bermula daripada sebelah malam Jumaat masuk je maghrib semalam, isilah dengan pengisian yang sebaik mungkin dengan amalan-amalan sehinggalah kepada petang tadi sebagai menghormati masa yang panjang Jumaat, kecuali jin dan manusia. Ini selalu dilalaikan. Yang mana kita selalu dilalaikan. Dan solat Jumaat juga adalah solat yang sebaik-baik solat. Ia merupakan satu anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam untuk beribadah. Satu solat yang mana solat zuhur bertukar menjadi 2 rakaat sahaja, tetapi ada satu lagi rukun, yakni rukunnya adalah rukun khutbah yang wajib kita dengar. Itu sebabnya timbal balas yang disebut win-win situation. Zuhur biasa 4 rakaat, tetapi pada hari Jumaat sembahyangnya cuma 2 rakaat dan gandingannya mestilah kita mendengar khutbah. Tuan-tuan, kalau yang mana yang setelah pergi ke Mekah, cuba tengok balik. Apabila dengar azan sahaja, tak kiralah azan Jumaat ataupun azan waktu yang lain, solat fardu yang biasa, peniaga-peniaga yang di tepi-tepi masjid tu dengar je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan tinggal semua apa yang ada, berlari semua untuk ke masjid. Kerana apa? Kerana seruan Allah itu adalah lebih mustahak jika dibandingkan dengan kemahuan pelanggan yang berniaga. Bagi orang yang berniaga, dia mesti,
oi pelanggan tengah ada ni. Di situ kita melayan pelanggan, tetapi kita terlupa bukan ketersilapan, keterlekaan kita, kekhilafan kita, kita lebih melayan kepada pelanggan sedangkan kita tidak melayan apa yang Allah panggil kepada kita. Jangan sampai Allah memanggil kita dengan panggilan yang terakhir untuk berjumpa dengan dia, yakni dicabut nyawa kita pada waktu itu. Mahu ke tidak mahu, sedia atau tidak, pasti Allah akan ambil juga untuk kamu. Sini kamu balik. Allah akan panggil, jangan sampai sebegitu. Dengar azan, pergi berjemaah. Saya mengajak diri saya juga. Berjemaahlah kita sementara Allah masih beri kesempatan kepada kita. Berjemaahlah. 5 waktu itu berjemaah. Tuan-tuan sedia maklum, bila kita solat sendirian, ganjaran dia adalah 1, dan kita solat berjemaah, Allah berikan dengan 27 darajah. Kalau tuan-tuan diberi pilihan RM1 dengan RM27, tuan-tuan pilih mana? Mesti pilih RM27. Siapa yang pilih RM1? Orang tak betul lah tu. Jadi orang yang tak datang jemaah, maksud dia sendiri fikir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung pada yang akan datang, sambungan mengenai kelebihan Jumaat. Yang baik itu daripada Allah dan yang tak baik itu kelemahan daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf daripada saya, dan ada sedikit pengumuman daripada Masjid Kota Damansara. Pengumuman yang pertama adalah program di bulan November. Satu masuk. Program di bulan November ini ialah kuliah maghrib khas Jaulah Mahabbah yang akan diadakan pada hari Jumaat 17 November 2023. 17 November di Masjid Kota Damansara yang akan disampaikan oleh ASP Muhammad Sa'dun bin Sabirin. Sebab itu dipanggil kuliah maghrib khas Jaulah Mahabbah. Disampaikan oleh ASP Muhammad Sa'dun bin Sabirin, pegawai penyiasat pelaburan bersindiket dan lain-lain jenayah daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Dengan tajuk khas waspada skema umrah dan berhati-hati jarum halus Zionis. Itu pengumuman yang pertama. Dan satu lagi ceramah khas yang akan diadakan di masjid ini, iaitu pada 30 November 2023, iaitu hari Khamis, dengan tajuk waspada ajaran sesat dan fahaman menyeleweng, yang akan disampaikan oleh Sahibus Samahah Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, pada 30 November 2023 hari Khamis. Seandainya tuan-tuan ada permasalahan, bolehlah datang berjumpa, bertanyalah dengan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan pada 30 November nanti. Dan jemaah yang berkelapakan dijemput hadir. Pengumuman yang kedua. Pihak pengurusan Masjid Kota Damansara berhasrat untuk melucutkan pemilikan kenderaan. Jualan kenderaan terpakai dengan model Isuzu Trooper 2001 dengan nombor pendaftaran WJH 9785. Jualan ini terbuka kepada semua jemaah dengan membuka harga tawaran tuan-tuan dan menghantar dokumentasi surat rasmi kepada pihak pengurusan masjid. Tarikh tutup tawaran adalah pada hari Rabu nanti, iaitu minggu hadapan 15 November 2023. Ada sebiji Isuzu Trooper, maka tuan-tuan yang berminat, dia 3.0. Bagi tahu dulu. Isuzu Trooper tahun 2001 3.0 diesel. Tuan-tuan boleh melihat. Nak tengok kereta itu boleh berjumpa dengan pegawai masjid Ustaz Fatonah.
Dan yang ketiga, maklumat penukaran duit now QR code sumbangan tabung pengimarahan masjid telah ditukar daripada akaun bank muamalat kepada akaun bank terkini iaitu Maybank Berhad. Akaun bank muamalat akan ditutup dalam masa terdekat atas beberapa kesulitan yang tidak dapat dielakkan. Dan pengumuman seterusnya, makluman kerja-kerja mengecat luar bangunan masjid. Mengecat masjid ini akan bermula pada 25 November 2023, iaitu pada 25 bulan ini bermulanya kerja-kerja mengecat bangunan, mengecat luar bangunan masjid. Oleh yang sedemikian, pihak pengurusan telah membuka tabung pembangunan dengan jumlah kerja-kerja mengecat luar bangunan masjid ini yang berjumlah menelan kos RM110,000. Sumbangan bolehlah dibuat dengan merujuk pada banting hebahan yang telah disediakan di pintu masuk utama masjid. Kepada jemaah yang ingin menyumbang, bolehlah berbuat sedemikian kerana kami akan menutup tabung pembangunan tersebut sebaik sahaja jumlah yang dinyatakan tercapai dalam waktu yang terdekat. Pengumuman yang kelima, sukacita dimaklumkan bahawa jumlah kutipan tabung mingguan dan tabung Jumaat pada minggu pertama November 2023 adalah berjumlah sebanyak RM12,222. Pihak pengurusan masjid merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi menyumbang kepada tabung pengimarahan masjid. Pengumuman yang seterusnya, pihak pengurusan masjid menyeru seluruh jemaah Masjid Kota Damansara agar tidak meletakkan atau meninggalkan kenderaan anda di dalam kawasan parking masjid di luar waktu solat, kerana boleh menyebabkan permasalahan seperti yang baru-baru ini. Pihak masjid mencantas pokok-pokok yang di sebelah zakat situ ada kereta parking 3 hari. Jenuh kita kaki tangan masjid, masuklah ambil gambar, jenuh kita masuk dalam grup sana, grup situ, grup sini, semua tak jawab. Jalan yang terakhir kita report polis. Itu saja. Tuan-tuan kalau nak rasa apa ni, tinggal kat sini, nanti kita report polis kereta tuan-tuan. Sebab apa? Keadaan ini akan menyukarkan kerja. Contoh, kita parking menyebabkan susahnya kerja, kita panggil Skylift. Skylift akan datang dan dia akan parking. Bila parking tak ada, macam mana nak menjalankan kerja-kerja masjid itu. Dan juga kerja-kerja persiapan program. Kerana masjid kita ini sentiasa banyak program yang akan menggunakan ruang tersebut. Mohon jasa baik daripada para jemaah amatlah kami hargai dan dahului dengan ucapan terima kasih banyak-banyak yang memberi kerjasama. Dan akhir sekali, tuan-tuan boleh lihat papan informasi masjid yang terletak di kiri dan kanan pintu masjid utama. Pintu utama masjid. Di sana kami paparkan QR code bagi penilaian khutbah 2023 Jabatan Agama Islam Selangor. Sudilah kiranya tuan-tuan scan QR code tersebut dan membuat penilaian agar dapat dipertingkatkan lagi kualiti khutbah dari masa ke semasa. Dan pihak pengurusan Masjid Kota Damansara mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah banyak menginfakkan dan menyumbangkan kepada tabung pengimarahan Masjid Kota Damansara. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini menjadi pembela kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu